Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada video-video yang lalu saya telah menjelaskan apakah hakikat jazbah, zauqiyah, syuhudiyah, fana, musyahadah dan tajalli. Semua itu adalah makam-makam tasawuf, iaitu makam perjalanan rohani yang berkaitan antara satu sama lain. Dia tidak bercerai tanggal. Dan pada kali ini saya ingin menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan wahdatul wujud. Seringkali kita mendengar orang berkata tentang wujud ini hanya satu, tidak dua. Dan makhluk ini tidak wujud. Jika kita mengatakan makhluk ini wujud, maka kita menjadi syirik. Ini satu kekeliruan sebenarnya. Sebenarnya hakikat wujud itu hanya satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenar-benar wujud kita ini wujud majazi, wujud yang dicipta. Taraf wujud kita ini antara wujud dengan tidak. Kita tidak boleh mengatakan kita tidak wujud, kerana kita memang wujud, kerana wujud yang dicipta. Tetapi taraf wujud kita ni antara ada dengan tiada. Itu hakikat dia, hakikat wujud kita. Hakikat wujud Allah Ta'ala, dia wujud hakiki, yang tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Ini telah yang kita faham daripada ilmu tauhid, ilmu tauhid. Baik. Apabila kita mengatakan wahdatul wujud, ia sebenarnya adalah makam, makam tauhid. Dengan arti kata yang lain, kita berada dalam hakikat wahdatul wujud ataupun keberadaan wahdatul wujud apabila kita berada dalam makam fana, iaitu lebur ingatan kita selain daripada Allah, hanya ingat kita kepada Allah. Ini yang dikatakan wujud hanya satu, wujud dalam makam batin kita, bahawa hanya satu yang ada, tiada yang lain. Kerana apa? Kita tidak ingat kepada diri kita atau tidak ingat kepada alam sekeliling, hanya ingat kepada Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan makam tauhid, makam fana, fana fi zat. Ketika inilah yang dikatakan kita mencapai hakikat wahdatul wujud. Tetapi apabila kita sedar kembali, kita di luar berada di dalam makam wahdatul wujud. Kita berada di dalam zahir. Tetapi hakikat wujud sebenar-benar itu Allah. Kerana ia tidak dikeranakan dengan suatu kerana, ia wujud hakiki. Jadi maksudnya wahdatul wujud itu adalah makam sufi, makam perjalanan rohani. Dengan arti kata yang lain, wujud hakikatnya adalah satu. Ini yang selalu disalah faham oleh orang-orang yang mengaku menjalani jalan rohani. Mereka tidak mencapai makam fana, tetapi bercerita tentang wujud hanya satu. Mereka bercerita itu hanya di atas akal ataupun dinisbah atas ilmu. Kerana apa? Kalau kita belajar tauhid, belajar ilmu tauhid, hakikat pertama sekali Allah Ta'ala itu, iaitu zat Allah Ta'ala itu adalah wujud. Wujud Allah Ta'ala itu zat. Dia tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi ini ilmu tauhid. Kita jazam di dalam hati. Selamat iktikad kita. Tetapi kita tidak berada di dalam keberadaan makam wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini bermula daripada wahdatul af'al. Makam wahdatul af'al, iaitu kita tidak melihat, tidak merasakan bahawa kita ini ada perbuatan.
Melainkan Allah Ta'ala saja yang ada perbuatan, yang mencipta, yang mengatur. Dan arti kata yang lain, kita berada dalam makam tawakal. Tawakal yang benar. Iaitu tiada daya, tiada upaya melakukan amal ibadah melainkan dengan pertolongan Allah. Dan tiada daya upaya menolak maksiat melainkan dengan pertolongan Allah. Tiada daya melakukan amal ibadah melainkan dengan taufik hidayah Allah. Dan tiada daya menolak maksiat melainkan dengan pertolongan Allah. Inilah dinamakan makam wahdatul af'al. Dan dia akan meningkat kepada wahdatul sifat. Iaitu dia tidak merasakan bahawa hakikat hidup itu bagi dia. Dia merasakan Allah Ta'ala itu dia yang hidup. Kita ini dihidupkan. Dan kemuncak wahdatul wujud iaitu wahdatul zat. Ya. Fana ia, lebur ia akan segala makhluk. Ya. Hanya di dalam jiwanya, di dalam batinnya, hanya wujud itu zat wajib al-wujud. Inilah yang dinamakan hakikat wahdatul wujud. Jika kita berada di dalam sedar, kita mengatakan wujud alam ini tidak wujud, itu adalah dusta semata-mata. Kita berbohong. Berbohong atas diri kita. Kita melihat dia ada wujud, tetapi kita mengatakan tidak wujud. Melainkan kita mengatakan pada hakikatnya. Tidak ada yang mawujud pada hakikatnya melainkan Allah. Tetapi itu di dalam kesedaran. Tidak berada dalam makam fana. Fana fizat. Jadi maksudnya ketika kita sedar, kita tidak berada dalam keberadaan wahdatul wujud yang sebenar. Jadi jika kita ingin berkata tentang wahdatul wujud, wajib kita mencapai makam fana terlebih dahulu. Baru kita sah, baru kita benar di dalam memperkatakan tentang wahdatul wujud. Jika kita tidak mencapai makam fana lebur kita selain daripada Allah, hanya ingat, hanya zahir, hanya wujud di dalam hati, di dalam batin kita hanya Allah. Kita bercerita tentang wahdatul wujud itu atas ilmu semata-mata atau atas akal. Dan kita berdusta atas diri kita. Seperti mana yang saya katakan tadi, wahdatul wujud adalah makam tauhid. Makam fana. Makam-makam ini ditempuh oleh orang-orang yang menjalani tarekah ahli sufi. Seperti kita tahu tarekah dia banyak, Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Qadariyah, Syatariyah, Khurutiyah dan sebagainya. Dan mereka inilah yang mencapai makam wahdatul wujud yang sebenar-benar. Ini harus dipaham. Jangan kita berdusta atas diri kita. Viral kita mengatakan kita tidak ada. Tetapi kita sedar kita ada. Kita sedar kita ada, kita lihat. Jadi kita berdusta atas diri kita. Kita tidak berada di dalam makam wahdatul wujud, makam fana fizat, tapi kita bercerita seolah-olah kita berada di dalam makam itu. Ini dinamakan dusta. Ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak menjalani jalan tarekah. Bahkan syariat pun ditinggalkan, ditolak. Ini harus dipaham. Supaya kita tidak berdusta atas diri kita sendiri. Berdusta atas kalam ulama. Berdusta atas kalam-kalam tahqiq ulama sufi yang terdahulu. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.